A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Rabbana yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Rabbi zidni 'ilman. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz dah bersedia ke Ustaz? Hari ini kita masuk sambung bab 5 yang minggu lepas. Muka surat 385, tajuk mengeraskan suara ketika azan. Okey. Okey Ustaz, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna al-hikmata wat ta'wil wa ayyidna bi ruhil qudus. Allahumma sallim ikhwanana al-mazlumin wal mujahidin fi Ghazzah fi Filastin. Allahumma arham mautal muslimin wa at'im ja'i'ahum waqsi 'arihim wa taqabbal syuhada'ahum. Allahumma ahlikil kufrata wal munafiqin wa arsil 'alaihim at-tufana wal jarada wal kummala wad dafadi'a wad dam. Rabbana tmis 'ala amwalihim washdud 'ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawul 'azabal alim. Allahumma 'azibhum 'azaban shadida. Allahumma 'azibhum 'azaban shadida. Allahumma 'azibhum 'azaban shadida. Amma ba'd. Kak Liza, Kak Syida dan ibu-ibu yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita teruskan lagi pengajian kita ya. InsyaAllah dalam muka surat 385 sebagaimana yang telah dimaklumkan oleh Kak Liza tadi. Bab yang kelima. Bab raf'i sauti bin nida. Bab meninggikan suara ketika melaungkan azan. Okey. Kak Syida boleh nampak tulisan ni jelas tak? Dah jelas tak perlu saya besarkan Okey, bab raf'i sauti bin nida, pintu membincangkan tentang raf'i meninggikan ataupun menguatkan as-sauti suara bin nida ketika azan. Wa qala Umar bin Abdul Aziz, kata Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhuma, azin azanan samhan wa illa fa'tazilna. Serukanlah azan dengan suara yang lantang, samhan suara yang kuat, jika tidak silalah jauhi kami. Okey. Jadi itu Imam Bukhari, beliau mulakan dengan membawa asar daripada Umar bin Abdul Aziz. Dan kemudiannya barulah beliau bawakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa bihi qal haddatsana Abdullah bin Yusuf. Imam Bukhari dapat hadis ini daripada gurunya Abdullah bin Yusuf. Qala akhbarana Malik an Abdurrahman bin Abdullah bin Abdurrahman bin Abi Sa'sa'ah al-Ansari summa al-Mazini an abihi annahu akhbarahu anna Aba Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala lahu. Abu Sa'id radhiyallahu an berkata kepadanya Abdullah, qala lahu inni araka tuhibbul ghanama wal badiyah. Sesungguhnya saya tengok awak ni suka dengan kambing dan juga kampung. Fa idza kunta fi ghanamika aw badiyatika fa azanta bis salah. Masa kamu duduk pelihara kambing atau duduk di kawasan kampung tu,
maka hendaklah kamu melakukan azan untuk salah. Farfa' sawtaka bin nida, maka tinggikan suara ketika melakukan azan. Fa innahu la yasma'u mada sautil muazzini jinnun wala insun wala syai'un illa syahida lahu yaumal qiyamah. Sesungguhnya tidaklah mendengar suara muazzin jin ataupun manusia ataupun apa-apa sajalah, melainkan semuanya akan menjadi saksi kepada suara azan tersebut. Okey. Itulah ceritanya berkenaan dengan hadis bahawa bab meninggikan suara ketika azan. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita cuba lihat sedikit berkenaan dengan Umar bin Abdul Aziz, walaupun dah ada kita sebut sedikit sebelum ni. Okey, jadi kita cuba lihat dia punya dalam kitab pula. Kitab mana ni? Ni pun boleh juga. Okey ni, dalam kitab karya Syamsuddin Az-Zahabi, Siyaru A'lamin Nubala. Ini kitab yang paling famous lah dulu-dulu. Kitab yang membahaskan tentang tokoh-tokoh. Siyaru tu sirah lah. Kalau satu sirah. Kalau siyar, perjalanan-perjalanan. A'lamu tokoh-tokoh An-Nubala, yang pandai-pandai. Perjalanan tokoh-tokoh yang bijaksana. Ataupun perjalanan hidup cendekiawan-cendekiawan. Begitulah dia punya topik dia. Okey, kalau kita tengok ibu ayah dirahmati Allah sekalian, ibu-ibu, Umar bin Abdul Aziz bin Marwan bin Al-Hakam bin Abil As bin Umayyah bin Abdi Syams bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab. Perasan tak dia bertemu dengan jalur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi itu datuk nenek moyang Nabi namanya Qusay. Kan Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab. Jadi beliau bertemu jalur keturunan dengan Abdul Manaf dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma kalau keturunan Nabi itu Hashim bin Abdi Manaf, beliau ni daripada Abdi Syams. Okey. Dan Marwan bin Al-Hakam ini bukannya orang-orang yang biasa, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Beliau juga antara pemimpin yang besar pada period awal Islam. Cuma beliau banyak ditohmah sebagai seorang yang jahat dan sebagainya. Jadi beliau ni merupakan seorang tabi'in. Marwan bin Al-Hakam. Orang kepercayaan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu an ataupun Yazid, saya lupa dah. Tapi beliau bukan orang-orang biasa sebenarnya. Namun orang banyak memfitnah beliau dengan pelbagai cerita yang bukan-bukan. Okey. Okey. Dan ayah dia Al-Hakam tu pun sahabat Nabi. Dan ayah dia lah yang teruk kena fitnah lagi ya. Ayah dia kena fitnah teruk. Dan sampai dikatakan, ini pun disebut ni ya. Disebut bahawasanya ayahnya telah diusir oleh Nabi SAW ke Taif. Kemudiannya Uthman yang ambil balik untuk dipulangkan semula ke Madinah. Tapi dah ada panjanglah cerita ulama dalam memahami perkara ini, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Yang sebetulnya banyak cerita yang tak betul lah tentang Marwan bin Al-Hakam dan cerita tentang ayahnya Al-Hakam. Jadi Umar bin Abdul Aziz tu anak kepada Marwan bin Al-Hakam. Okay, Al-Hakam tu adalah bapa saudara kepada Uthman bin Affan rasanya. Okay, baik. Itu satu perkara. Dan kemudiannya kalau kita lihat daripada sudut ibu beliau pula, Umar bin Laila. Umar bin Laila. Mana daripada ibu dia tak ada ke? Ummuhu. Okey ni Laila pula silap ya, bukan Laila. Mak dia nama Ummu Asim. Pasal betul dah Ummu Asim tu Laila lah. Ummu Asim bintu Asim bin Umar bin Al-Khattab. Okey, itulah yang jadi jalur daripada Umar bin Al-Khattab. Mak dia ni kahwin dengan Abdul Aziz. Dan mak dia ni anak kepada Asim. Asim itulah yang kahwin dengan wanita yang berniaga susu tu. Ibu-ibu ingatkan cerita dia kan? Okey, yang dia tak nak tipu susu tu, dia tak nak tambah dengan air masak.
Dan kemudiannya Umar pun dengar cerita tentang wanita tersebut. Umar dengar perbualan wanita itu dengan ibu dia. Lalu Umar pun pinang wanita tersebut dengan anaknya yang bernama Asim. Daripada Asim tu dia dapat anak, nama lainlah rasanya yang dikenali sebagai Ummu Asim. Kemudiannya barulah dapat anak yang namanya Umar bin Abdul Aziz. Dan Umar bin Abdul Aziz ini, ibu-ibu yang dirahmati Allah, saya ada kitab beliau, Mausu'ah Fikih Umar bin Abdul Aziz, yang agak tebal sebab dia kitab ensiklopedia. Dan ada lagi lah buku-buku lain yang membahaskan tentang Umar bin Abdul Aziz. Beliau sebenarnya seorang ilmuwan, bahkan menjadi rujukan dalam bidang fiqh. Cuma kemudian oleh kerana beliau ni fokus kepada pemerintahan, maka kurang kita mendengar pendapat beliau dalam bidang ilmu itu sendiri. Ada dalam beberapa catatan ulama' pendapat-pendapat Umar bin Abdul Aziz, termasuklah apa yang kita bahaskan pada hari ini. Cuma tidak banyak kerana sudah beliau terlalu memberikan fokus terhadap pemerintahan Islam. Okey, baik. Jadi di sini kata Umar bin Abdul Aziz rahimahumullah, azin azanan. Satu lagi, sebahagian ulama memasukkan Umar bin Abdul Aziz ni sebagai Khalifatul Rashidah Al-Khamisah. Khalifah Rashid yang kelima. Jadi yang pertama tu kan Khulafa Ar-Rashidah tu Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Maka sebahagian ulama memasukkan Umar bin Abdul Aziz yang kelima. Namun saya lebih setuju dengan pendapat guru saya bahawa Umar bin Abdul Aziz adalah yang keenam. Yang kelima orang lain. Yang kelima siapa agaknya ibu-ibu sekalian? Pemimpin yang mendapat petunjuk, orang yang hebat, menjadi penyatu kepada ummah. Beliau yang kelima yang paling hebat. Ada jawapan tak? Cuba Kak Liza. Kak Syida. Tak tahu Ustaz, kena tanya Kak Lina, Kak Lina dengan Kak Syida ke. Murid-murid Ustaz Khubaib ni ada tak jawapan dia? Okey, jawapannya adalah insya-Allah yang kelima Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma. Barulah yang keenam tu Umar bin Abdul Aziz. Okey, baik. Dan ibu-ibu sekalian, sekarang kita lihat kita cuba lihat dulu dia punya perbahasan tentang perawi hadis. Perawi hadis ini orang yang membawa hadis itulah ya. Nanti sorry. Kita tengok dulu apa yang diulas tentang ucapan Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhuma. Okey, baik. Umar kata, hendaklah anda melaungkan azan dengan suara yang kuat. Kalau tidak, tak payahlah azan. Duduk jauh-jauh. Okey, artinya apa dia tu? Cuba ibu-ibu lihat dalam muka surat 386 yang perenggan bawah sekali. Okey, pertamanya Ibn Hajar rahmatullahi alaih berkata, saya tak tahu siapakah muazzin yang dimaksudkan pada zaman Umar bin Abdul Aziz tu. Dia tak tahu. Jadi ini merupakan pesanan Umar kepada muazzin dia. Tapi Ibn Hajar kata setakat dia cek tu dia tak tahu apa nama muazzin tersebut. Tapi ada kemungkinan lah kata Umar, kata Ibn Hajar. Ada kemungkinan muazzin itu berasal daripada Bani Sa'ad bin Al-Qaraz. Ya, Bani Sa'ad bin Al-Qaraz. Okey, itu satu maklumat. Maklumat yang kedua, maksud Umar bin Abdul Aziz itu adalah beliau tidak suka orang yang terlalu melaungkan azan dengan suara yang terlalu mendayu-dayu. Ya, kerana bimbang ia akan menghilangkan kekhusyukan. Jadi saya pun tak tahulah apa definisi mendayu-dayu yang tidak disukai oleh Umar bin Abdul Aziz. Kerana kalau kita lihat, kalau budak-budak lah biasanya, ataupun ada je setengah orang, ustaz saya dulu pun masa sekolah, melaungkan azan yang mendayu-dayu. Dan kita pun macam terpukau mendengar suara azan tersebut. Jadi adakah Umar bin Abdul Aziz tidak suka dengan suara azan yang terlalu mendayu-dayu tersebut? Dan beliau lebih suka kepada suara azan yang dia tidaklah terlalu berlagu, tapi dia macam straight forward je. Macam kita dengar di Mekah kan. Dia tidaklah mendayu-dayu. Dia banyak straight forward je. Okey, adakah begitu ataupun bagaimana tu?
Itu saya tidak tahu secara praktikal bagaimana bentuk azan yang tidak disukai oleh Umar bin Abdul Aziz. Tapi ala kullin ibu-ibu yang dirahmati Allah, apa sahaja bentuk azan yang mana tidak sesuai dengan laungan azan itu sendiri dan tidak menarik perhatian orang untuk datang ke masjid, ia tidak digemari oleh para ulama. Dan lafaz azan itu walaupun tidak terikat dengan sembarang tajwid, namun janganlah kita sampai melanggar peraturan asas dalam bacaannya. Contohnya kalau ada orang azan dulu-dululah, ada seorang junior saya tu tingkatan 1 masa tu, beliau memang terkenal dengan azan yang mendayu-dayu dan subhanallah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Suara beliau ni dia umur tak panjang. Dalam tingkatan 1 tu meninggal dunia masa kami camping. Ramai-ramai satu sekolah ni camping. Masa itulah beliau telah lemas dan meninggal dunia. Jadi beliau azan ni dengan cara dia tarik panjang A. Allah. Tapi dia punya cara dia tu membuatkan kita ni terpesona lah. Dan kawan saya tiru cara azan tersebut dengan tidak memanjangkan A. Dia sebenarnya bila kita panjang A, Allah, itu salah. Kerana panjang A bererti adakah. Allahu Akbar. Adakah Allah itu maha besar? Sedangkan ayat Allahu Akbar itu bukannya ayat ayat persoalan. Itu adalah ayat penyata. Maka tidak boleh kita memanjangkan A. Tapi ibu-ibu sekalian, kalau saya nak tanya satu persoalan, Allah tu dia kena panjang ke pendek? Allah tu. Allah ataupun Allah. Mana yang Pendek. betul? Pendek Ustaz, tak pernah sebut Allah, tak pernah sebut itu pun. Sebut Allah je. Kita contohnya kita baca ayat Quran, apa dia? Qulillah. Panjang ke pendek? Qulillah ke? Qulillah. Sayaqulunallah. Sayaqulunallah ke? Ataupun sayaqulunallah ataupun sayaqulunallah. Panjang Saya kalam tu. panjang. Kena panjang kan? Allah tu Mm-mm. kena panjang kan? Dia takzim ya. Okey. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah ke? Lillah. Alhamdulillah. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi ke? Assalamualaikum warahmatullahi. Warahmatullah. Jazakumullah khaira Ustazah Tambah Zaitunah. je. Hari ni pula naik ustazah pula. Aduh. Masya Allah. Mak saya ada ni Ibu Zaitun. Ya ke? Dan saya lupa bagi tahu mak saya, Ibu Zaitun ni bekas pelajar di KIK. Dan sekarang ni Ibu umur 71 Ibu Ya saya. 71, mak saya 66. Jadi saya lupa nak tanya mak saya dia tahun berapa dia di KIK tu. Sebab Ibu Zaitun pun ada ramai junior-junior dalam grup tu. Kok boleh masukkanlah mak saya dalam apa nama jejak kasih ni kan. Dah lama tak jumpa kawan-kawan lama kan. Baik. InsyaAllah. InsyaAllah. Okey, baik. Saya lupa beritahu mak saya. Barakallahu fikum. Jadi ibu yang dirahmati Allah, apa hukumnya kalau kita membaca tahiyat, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Kita tidak panjangkan lillah. Kita baca pendek je. Lillah. Apa hukumnya? Sah atau tidak sah salat kita? Sah. Sah Kak Aisyah Kerana Kak Aisyah kata sah sedangkan ia menyalahi tajwid. Hukum kauli. Apa dia Kak Lina? Hukum kauli dia kena lengkap tajwid. Rukun kauli. Dia buka ayat Quran. Dia bukan ayat Quran. Gaduh lagi. Tak ada lah. Okey. Macam mana Kak Nina? Yang sefahamnya hukum kauli ni memang kena baca dengan betul lah Ustaz. Rukun Supaya kauli makna kena baca dia tu betul. jangan sampai ubah makna lah. Tapi kalau setakat Okey. tajwid panjang pendek tu mungkin boleh maaf kot. Okey. Rukun kauli yang kita faham dia takbiratul ihram, suratul Fatihah, tasyahud, lagi apa lagi? Yang keempat dan kelima. Selawat kepada Nabi pada tahiyat akhir sallallahu alaihi wasallam dan juga salam yang pertama kan. Okey. Dia begini,
Zikir bukannya ayatul Quran. Zikir bukan ayatul Quran. Apabila zikir bukan ayatul Quran, maka kita tidak wajib membaca zikir, termasuklah tasyahud dengan tajwidul Quran. Yang penting kita baca sampai dan tidak mengubah maksud. Itu saja yang penting. Jadi adakah bila kita baca lillah dengan pendek itu mengubah maksud? Tidak mengubah maksud. Bahkan dalam percakapan kita pun tak adalah kita nak panjang-panjang, kan? Kita sembang dengan kawan kita, insya-Allah. Kita tak ada sebut insya-Allah, tak ada. Masya-Allah. Masya-Allah, tak ada ibu-ibu sekalian. Kadang-kadang kita terkejut tu bolehlah kita kagum dengan ciptaan Allah, masya-Allah, kita panjang. Tapi standardnya kita cakap perlahan je. Pendek je. Dan contohnya saya bagi tahu pada Ibu Zaitun, Allah berkata, jadi kita sebut gitu je, Allah berkata, tak adalah kita kata Allah berkata. Jadi apabila ada satu video yang menyatakan salah apabila kita membaca at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, katanya mesti lillah. Bila baca lillah tu pendek, maka salatnya batal. Ini merupakan satu dakwaan yang mengarut, ya. Ini satu dakwaan yang mengarut yang langsung tidak betul menurut kadar menurut piawaian ilmu. Memanglah paling bagusnya lillah, tapi tak wajib. Apalagi dia bukan ayatul Quran dan tidak makruh pun kita pendekkan. Ia hanya timbul isu mana lebih bagus, itu sahaja. Lillah pendek tak ada masalah. Lillah panjang itu yang bagus. Tapi kalau baca pendek ia tidak makruh. Jauhlah sama sekali untuk dibatalkan salat tersebut. Jadi ini saya bimbang betul dengan kempen-kempen yang berlebih-lebihan, ya. Kempen berlebih-lebihan sehingga menggusarkan ramai pihak. Salahlah bacaan sama ni. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita bagi salam macam tu je, tak adalah Assalamualaikum warahmatullahi. Tak adalah. Kalau kita bagi salam pada orang lah maksudnya, bukan salam dalam salat tu. Okey, baik. Ibu-ibu dirahmati Allah, kemudiannya kita lihat dalam hadis tadi yang dibawakan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, tapi ada eloknya kita nak kenal dulu dia punya perawi hadis yang bernama yang bernama Abdul Rahman. Okey, tengok di sini Abdul Rahman bin Abdullah bin Abdul Rahman bin Abi Sa'sa'ah Al-Ansariyah Summal Mazini. Okey, ada beberapa maklumat yang saya nak kongsikan dengan ibu-ibu. Dan maklumat itu semuanya ada dalam muka surat 387 perenggan bawah sekali. Okey. Tapi kadang-kadang kita tak sempat nak baca kan. Okey, saya ceritakan sambil ibu-ibu boleh lihat dia punya catatan tersebut. Pertamanya kita kena nak tahu dulu apa nama Abu Sa'sa'ah. Okey. Abu Sa'sa'ah ni namanya ialah Ammar bin Zaid bin Auf bin Mabdul bin Ammar bin Ghunam bin Mazin bin Najjar. Itu nama Abu Sa'sa'ah. Okey, itu perkara yang pertama. Dan Abu Sa'sa'ah merupakan orang jahili. Orang jahili, dia meninggal dunia sebelum datangnya Abu Sa'sa'ah ni mati pada zaman jahiliyah, artinya sebelum datangnya Nabi Muhammad SAW. Dan orang yang meninggal sebelum datangnya Nabi Muhammad SAW ni dia ada dua kategori lah. Kategori yang pertama, dia mungkin masuk ke dalam neraka. Kategori yang kedua, dia boleh dianggap sebagai ahlu fatrah. Macam mana orang yang masuk neraka, iaitu dia tahu kebenaran tapi dia menolak kebenaran tersebut. Dan dia melakukan kejahatan-kejahatan yang tidak boleh diterima oleh akal. Okay. Tapi kalau orang yang hidup pada zaman jahiliyah, dia pun sembah berhala, tapi dia tak buat perkara jahat yang bertentangan dengan akal. Dia tak ada peras ugut orang, dia tak ada pukul orang, dia tak ada pergi apa-apalah perkara yang bukan-bukan kan. Dia hanya sembah berhala, dia adalah minum arak. Itu je adalah beberapa benda keburukan yang dia buat. Tapi dalam keadaan dia tak tahu pun kebenaran tu bagaimana. Maka dia boleh termasuk dalam kelompok ahlu fatrah. Dan bila sebut ahlu fatrah ni, kedudukannya di hari akhirat tu khilaf kalangan ulama. Ada ulama kata mereka kena uji di hari akhirat nanti. Kalau mereka lepas ujian, masuklah mereka ke dalam syurga. Dan ada ulama yang menyatakan ahlu fatrah dengan ihsan daripada Allah Azza wa Jal, mereka semua akan masuk ke dalam syurga. Kerana firman Allah Azza wa Jal, وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا.
dan kami sama sekali tidak akan menimpa azab kepada sesiapa pun sehingga kami utuskan Rasul terlebih dahulu. Okey, baik. Itu perkara yang pertama. Perkara yang kedua, ibu-ibu yang dirahmati Allah, anak Abu Sa'sa'ah tu namanya apa? Abdul Rahman. Abdul Rahman bin Sa'sa'ah. Sorry. Abdul Rahman bin Sa'sa'ah tu, itu sahabat Nabi. Alhamdulillah. Abdul Rahman sahabat Nabi bererti Abdullah jatuh pangkat apa ibu-ibu sekalian? Kalau Abdul Rahman sahabat, Abdullah jatuh pangkat, dia tak sempat dengan zaman Nabi SAW. Tabib. Tabi. Tabi'in, ya, tabi'. Tabi'in. Ya, tabi' ataupun tabi'in. Tapi sekejap. Betul ke ayah dia tabi'in? Betul ke Abdul Rahman tu tabi'in? Abdul Rahman, kemudiannya Tapi ditulis tu adalah seorang sahabat, Ustaz. sahabat sebenarnya ni. Rasanya sahabat Nabi. Abdullah juga merupakan sahabat Nabi. Jangan saya tengok sekejap Bukan. Ayahnya tabi'in kot. Ni ayah dia pula, anak dia yang Abdullah ni. Abdullah ni Kak Liza, tabi'in. Abdul Rahman ni sahabat. Okay. Abdul Rahman sahabat, jadi ayah anak dia. Saya tertukar anak dengan ayah pula. Anaknya Abdullah itu tabi'in. Okay, itu perkara yang kedua. Perkara yang ketiga, ada maklumat yang menyatakan Abdul Rahman ni beliau terlibat dalam perang Badar. Itu ada maklumat yang dibawakan oleh siapa ya? Ada riwayat yang kata demikian. Namun yang tepatnya menurut ahli sejarah, Abdul Rahman bin Abi Sa'sa'ah radhiyallahu an bukannya ahli Badar. Yang ahli Badar tu adalah adik-beradik dia yang bernama Qais bin Abi Sa'sa'ah. Jadi Abdul Rahman sahabat Nabi, Qais pun sahabat Nabi, yang jadi ahli Badar tu adalah Qais bin Abi Sa'sa'ah Al-Ansariyah. Dia sebab apa? Sebab dia orang yang terlibat dalam perang Badar ni namanya dalam 313 orang tu semuanya ada dalam catatan. Jadi bila tengok tu tidak ada pun nama Abdul Rahman bin Abi Sa'sa'ah. Okey, itu perkara yang ketiga. Perkara yang keempat ibu-ibu sekalian, sebenarnya siapa yang bawa hadis ni, yang bawa cerita ni? Okey, sorry, itu perkara yang kelima ya. Sebelum saya sebut perkara yang kelima tu, yang keempat adalah beliau merupakan orang Ansar, yang ni penduduk Madinah. Siapa dia orang Ansar tu, ibu-ibu sekalian? Al-Ansariyah ni, Al-Ansari ni merujuk kepada siapa sebenarnya? Penduduk Madinah. Penduduk Madinah, tapi siapa? Dia merujuk pada siapa? Yang nama ni. Nama sini. Abi Sa'sa'ah. Abi Sa'sa'ah bukan. Apa lagi Abi Sa'sa'ah tu bukan sahabat Nabi. Abdul Rahman. Abdul Rahman yang mana tu? Abdul Rahman yang first ke? Abdul Rahman yang sahabat Nabi? Sahabat. Ya kot. Yang mana tu? Keliru dah, Ustaz. Keliru Saya pun keliru juga ni. Kalau kita ikut Zuhair daripada cerita tu, daripada riwayat tu, Al-Ansari tu merujuk kepada Abdul Rahman lah. Abdul Rahman yang first tu, bukan Abdul Rahman yang kedua tu. Semal Mazini artinya beliau seorang Ansar, bukan Ansar kalangan sahabat Nabi. Kemudiannya beliau pindah ke satu tempat, maka beliau digelar Al-Mazini. Jadi wallahualam kita boleh cek balik, adakah ia merujuk kepada Abdul Rahman ni ataupun bagaimana? Logiknya pada Abdul Rahman lah. Sebab ini hadis riwayat Abdul Rahman. Daripada Abdul Rahman bin Abdullah bin Abdul Rahman bin Abi Sa'sa'ah Al-Ansari. Al-Ansari merujuk pada beliau. Semal Mazini. Wallahualam. Kita boleh cek balik. Baik. Kemudiannya ibu-ibu yang dirahmati Allah. Sebenarnya bila kita tengok yang kelima ni. Annahu akhbarahu anna Aba Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala lahu. Teka-teki pada ibu-ibu. Dia sebenarnya teka-teki ni nak asam minda. Asam minda supaya kita jadi kita terpaksa. Saya tahu ibu-ibu semua berfikir. Ibu-ibu mesti berfikir. Tapi ada masa ibu-ibu berfikir tentang nak masak apa hari ni
Okey, kemudiannya berfikir pula bila kelas dengan Ustaz Nazri, berfikir tentang Quran kan Ustaz Nazri kan? Bila dengan Ustaz Zahiruddin tentang hadis-hadis, hadis apa sekarang Ustaz Zahiruddin? Kemudian dengan Ustaz Endang berfikir tentang benda lain pula. Sekarang ni saya nak mengajak ibu-ibu sekalian berfikir tentang dunia hadis pula, tapi bukanlah benda-benda yang berat pun, benda yang basic je. Okey, baik. Kerana berfikir ni pentinglah untuk mengasah minda kita insya-Allah. Itu perkara yang ibu-ibu semua tahu. Okey, saya baca Cuba ibu-ibu dengar. Daripada Abdul Rahman bin Abdullah bin Abdul Rahman bin Abi Sa'sa'ah Al-Ansari Al-Mazini, daripada bapanya, sesungguhnya dia bercerita kepadanya bahawa Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an berkata kepadanya. Nya dia ada 3 tu kan. Sesungguhnya dia bercerita kepadanya bahawa Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an berkata kepadanya. Okey, siapa boleh cerita nya tu siapa dia sebenarnya? Dalam buku tulis ayahnya. Okey, macam mana cuba agak terjemahkan terus. Annahu tu siapa dia? Sesungguhnya dia siapa dia? Dari ayahnya, bahawa ayahnya Bahawa ayahnya mengkabarkan terus, kepadanya. Mengkabarkan kepadanya. ayahnya tu siapa? Ini gelaran kan Ustaz? Al-Ansari Al-Mazini tu. Okey, sekarang ni betul dah Kak Liza sebut. Ibu-ibu terbantu ibu-ibu? Okey, annahu, kata Kak Liza, sesungguhnya ayahnya. Okey, clear, betul jawapan. Tapi ayahnya tu siapa? Ayah tu siapa dia? Ayah tu. Abi Sa'sa. Abdillah. Kak Aisyah betul kan? Jazakumullah khairah. Abdillah. Oh, Abdurrahman bin Abdillah. Okay. Abdillah bercerita kepadanya. Nya tu siapa? Akhbarahu tu. Abdul Rahman. Bahawa Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an berkata kepadanya, berkata kepada siapa? Abdillah. Barakallahu fikum. Seratus markah kan ni Kak Aisyah. Bahawa ayahnya Abdullah bercerita kepadanya Abdul Rahman. Abdul Rahman yang pertama tu, bukan Abdul Rahman yang kedua tu. Bukan Abdul Rahman tu. Ayahnya Abdullah bercerita kepada anaknya Abdul Rahman bahawa Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an berkata kepadanya, yakni berkata kepada Abdullah. Okey, itulah ceritanya. Jadi Abdullah ni adalah tabi'in yang sempat belajar dengan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Okey, apa katanya? Saya tengok awak ni suka betul dengan kambing. Okey, sekian. Seterusnya ibu-ibu sekalian, cuba lihat dalam muka surat 388. Apa kaitan kambing dengan Al-Badiyah? Al-Badiyah ni kampung lah kan? Orang kata Arab Badui, Arab kampung. Arab Badui adalah Arab kampung. Dan ada seorang Nabi berasal dari kampung. Nabi mana tu ibu-ibu sekalian? 2 orang Nabi lah. 2 orang Nabi berasal dari kampung. Okey. Kampung mana? Apakah Nabi yang berasal dari kampung? Siapakah Nabi yang berasal dari kampung? Dia sebenarnya bukan kampung juga, tapi mereka membesar di kampung, berdakwah di kampung, perkampungan. Okey, Nabi mana tu? Musa lah kot yang mengembalikan kambing. Musa dan Harun. Bukan. Wajah, okey, Kak Aisyah dulu. Nabi Daud. Nabi Daud bukan. Saya bacakan ayat ni. Wajaa bikum minal badwi min ba'di an nazagha syaitanu baini wa baina ikhwati. Dan Allah Ta'ala mendatangkan kamu semua daripada perkampungan selepas syaitan cuba merosakkan hubungan antara saya dengan abang-abang saya. Okey. Dah jelas dah dia punya point dia tu. Nabi Yusuf. Yes, Nabi Yusuf dan juga Nabi Yaqub. Nabi Yaqub. Ustazah pun ada sebut tu. Nabi Yaqub datang dari perkampungan. Kata ulama bukanlah dia asal kampung, tapi dia baginda bertugas dakwahnya di perkampungan. Minal badwi. Okey. Jadi apa kaitannya kambing dengan perkampungan? Kerana biasanya pelihara kambing itu di kawasan perkampungan
Sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun pelihara kambing di perkampungan kan? Kampung apa dah yang Nabi pelihara kambing, ibu-ibu sekalian? Kampung Kampung Bani Sa'adah. Kampung Bani Sa'adah. tak jelas. Ibu Umrah kata apa? Ibu Umrah? Kampung Bani Sa'ad. Yes. Kak Syida kata apa? Kampung Bani Sa'adah. Ada dah pula. Saadah. Bani Sa'ad. Mana? Kampung Bani Sa'ad. Saat Ada ya, tu betul. Sa'ad. Ya. Saat. Cuma kalau okey kita katakanlah saya datang dari kampung Bani Sa'ad, maka saya digelar apa dia? Zulkhairi As-Sa'di. Okey, Kak Liza asal daripada kampung Bani Sa'ad. Syida As-Sa'. Macam mana Kak Syida? Sa'dah kot perempuan. Bukan Apa dia? Sa'adah. Sa'diyah lah, Halimatus Sa'diyah. Ya, kan? Ratu Sa'diyah tu. Halimatus Sa'diyah. Betul Jadi nak kalau sembilan tu. perempuan dipanggil Syida As-Sa'diyah. Kalau lelaki As-Sa'di. Itu kaedah dia. Okey. Nabi mana yang pelihara kambing, ibu-ibu sekalian? Nabi Muhammad lah. Betul. Salah seorang. Nabi Musa. Nabi Musa. Okey. Yang tepatnya adalah semua Nabi memelihara kambing. Ya. Cuma yang jelas adalah Nabi Musa dan Nabi Muhammad alaihimassalam memelihara kambing. Itu jelas. Okey, itu dalam suratul Qasas, Nabi Musa alaihissalam pelihara kambing. Dan dalam hadis Nabi, siratul Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad dan seluruh para Nabi memang bertugas memelihara kambing. Apa ceritanya? Kerana para Nabi ni dia belajar ada dua elemen. Elemen kampung, bercucuk tanam, pelihara kambing belajar. Elemen korporat-korporat ni berniaga pun, mereka pun ni juga. Jadi mereka dapat dua sistem pendidikan yang berbeza. Sistem pendidikan kampung dapat, sistem pendidikan bandar pun dapat. Justru para Nabi memang pandai berbicara dengan orang kampung, pandai berbicara dengan orang bandar. Kalau orang bandar macam mana cara nak sembang? Saya biasa macam saya lah, dulu-dululah, sekarang saya dah tak sangat dah. Kalau ada demonstrasi, kita pergi dengar demonstrasi dengan ucapan-ucapan yang bersemangat. Dan jaranglah kita dengar ucapan berfakta. Kebanyakannya ucapan bersemangat. Okey. Tapi baru-baru ni pada hari Sabtu yang lepas, ada perhimpunan di kawasan tempat kami ni membantah pemaju yang rakus. Ini banyak dah ni. Hutan yang telah digondolkan di tempat kami ni, ibu sekalian. Aduh, tension betul. Jadi sekarang ni dia nak buat lagi projek baru, sedangkan projek itu akan melanggar perjanjian masa kami beli rumah di kawasan sini. Maka berkumpullah geng-geng hijau. Geng-geng hijau bukan Palestin tapi hijau kehijauan, dipimpin oleh Tan Sri Muhammad Tayyib, bekas MB Selangor. Dia dah tua dah, umur 78, tapi dia punya suara dia cukup padu. Memang hebatlah ahli politik zaman dulu Yang Tan Sri Muhammad Tayyib, PMX kita, Tun Mahathir, jenis badan apa tak tahu. Saya rasa mereka ni ambil darah orang lain kot. Semangat, sihat je. Jadi saya dengar ucapan-ucapan ni, dia bagi ruang pada penduduk untuk berucap. Maka adalah beberapa penduduk berucap, tapi ada juga tokoh-tokoh besar, orang bukan orang besar yang dia nama ni, tapi pejuang-pejuang ni. Tapi ucapan mereka, ucapan orang-orang yang pejuang alam ni lain macam. Mereka bukan ucapan semangat semata-mata, fakta. Ada seorang perempuan tu berucap, fakta, 1, 2, 3, dahsyat betul. Dengan suara yang kuat tapi mampu menyampaikan fakta. Jadi kita dapat lihat beza antara ucapan orang yang dapat pendidikan kampung dengan dapat pendidikan bandar, lain dia punya cara. Lalu Allah Ta'ala pun latih Nabi SAW, cara kampung pun Nabi dapat, cara bandar pun Nabi dapat, orang berniaga Nabi tahu selok belok, orang yang jenis pendidikan tinggi Nabi tahu, orang yang tak ada pendidikan sebagaimana hamba-hamba pun Nabi tahu. Jadi bila Nabi SAW berbicara, bicara Nabi tu boleh diterima oleh semua pihak. Itu hebat didikan Allah Azza wa Jalla kepada Nabi Muhammad SAW. Okey, baik. Jadi kemudiannya ibu-ibu yang dirahmati Allah, cuba lihat muka surat 388. Ya, 388.
Hadis ini menjadi dalil kepada mazhab Syafi'i. Ibu boleh lihat mulai baris yang kelima tu, perenggan bawah sekali. Maka daripada itu Ar-Rafi'i menjadikan hadis ini sebagai dalil bahawa kita dianjurkan azan walaupun solat sendirian. Itu mazhab Syafi'i. Contohnya saya nak solat zuhur bersendirian, katakanlah ini contoh ya, bukan saya tertidur bangun-bangun pukul 2 petang, maka memang mengikut sunnatun Nabi SAW sebagaimana difahami oleh ulama mazhab Syafi'i, disunnahkan untuk melaungkan azan. Tapi tak payahlah nak azan tu tarik bagai. Yang biasa je lah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Begitu je. Tapi azan itu ulama mazhab Syafi'i. Namun ada ulama yang tidak bersetuju kerana mereka menyatakan azan itu hanya untuk memanggil orang. Jadi kalau panggil orang buat apa azan? Tapi kalaulah tujuan nak panggil orang, bagaimana pula dengan nasihat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an kepada Abdullah supaya kamu tetap melaungkan azan dan tinggikan suara tersebut, padahal ketika itu Abdullah duduk berseorangan bekerja mengembala kambing. Jadi kalau dia duduk gembala kambing seorang-seorang tu, macam mana pula dia nak azan kuat-kuat sampaikan semua orang nak kena datang tempat dia? Itu mustahil. Yang kita azan kuat-kuat ni nak panggil orang datang solat di surau atau di masjid. Tapi Abdullah laungkan azan untuk dirinya sahaja. Maka di sini insya-Allah kuat dalil yang menyatakan bahawa kita boleh melaungkan, kita disunahkan untuk melaungkan azan walaupun kita solat sendirian. Kerana apa? Okey. Kerana juga kalau ibu lihat dalam muka surat 389 perenggan yang ketiga tu, perkataan jinnu wala insun wala syai'un, yang tu. Cuba tengok dia punya hadis riwayat Ibn Khuzaimah yang lafaz dalam bahasa Arab tu. La yasma'u sautahu syajarun wala madarun wala hajarun wala jinnun wala insun. Tidaklah mendengar suaranya sama ada pokok, tanah, batu-batu, jin, manusia, melainkan semuanya akan menjadi saksi. Jadi apabila Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an minta Abdullah laungkan azan di tempat dia gembala kambing itu, maka semua tempat tersebut, batu-batunya, pasir-pasirnya ataupun apa sahaja menjadi saksi terhadap laungan azan yang dikumandangkan oleh orang tersebut. Dan kalau kita lihat lagi pada perenggan yang keempat, dalam riwayat Imam Abu Dawud, Al-Imam An-Nasa'i, berdasarkan hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu an, kata Nabi SAW, al-muazzinu yughfaru lahu mada sautihi wa yashhadu lahu kullu ratbin wa yabis. Seorang muazzin mendapat ampunan sejauh jarak yang dicapai oleh suaranya, setiap benda kering dan basah. Salah ni. Dia tertukar tu. Sepatutnya setiap benda yang basah dan kering. Ratbin tu basah. Yabis tu kering. Ibu-ibu yang ada buku, tolong betulkan Okay. Setiap benda yang basah dan kering akan menjadi saksi kepadanya. Okey. Dan setiap sesuatu tu apa yang semua mendengar akan memberikan pengampunan kepadanya tu, ada satu riwayat kata wala syai'. Wala syai' itu termasuklah para malaikat pun akan menjadi saksi terhadap laungan azan yang dikumandangkan olehnya. Okay, nampak ibu-ibu? Okey, baik. Dan di situ kita cuba lihat bagaimana muka surat 390. Bagaimana batu bata semua benda ni bagai ni nak jadi saksi pada kita. Dan bukankah Allah Azza wa Jalla pernah menyatakan wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdih. Dan tidak ada sesuatu pun melainkan akan bertasbih dengan bertahmid kepada Allah Azza wa Jalla. Dan kita cuba lihat dalam surah yang lain, iaitu dalam surah An-Nur, surah cahaya ya. Surah An-Nur, apa kata Allah Azza wa Jalla? Okey, kita tengok. Kat mana ni
Atas lagi sini maknanya kullahumul haqq. Okey, tengok ni. Alam tara anna Allah, tidakkah kamu memerhatikan bahawa semua benda ni akan bertasbih memuji Allah Azza wa Jal. Sesiapa sahaja di langit-langit, di bumi, burung yang mengibarkan sayapnya pun, kullun qad alima salatahu wa tasbihah. Semuanya salat dan juga tasbih kepada Allah Azza wa Jal. Jadi ini menunjukkan, kata ulama, semua benda ini bertasbih kepada Allah Azza wa Jal, maka logiklah kalau batu bata, pokok, dedaunan menjadi saksi terhadap lafaz azan yang kita laungkan. Wallahu alam, ya. Okey, baik. Kemudiannya ibu yang dirahmati Allah sekalian, yang lain tu kita tengok dia punya kemuncak sekali dan akhir sekali pada muka surat yang ke-392. Okey, akhir sekali Ada beberapa faedah yang dibawakan daripada hadis Nabi SAW ini. Pertamanya, anjuran supaya kita menguatkan suara ketika azan agar ramai orang yang akan datang mengerjakan salat. Selagi mana muazzin tu mampu melaungkan azan dengan suara kuat, ya, silakan laungkan azan dengan suara yang kuat. Dengan itu dia akan menarik ramai orang untuk datang solat Jumaat, solat. Membayangkan ibu-ibu sekalian, kalaulah hari itu muazzin berjaya tarik dalam 30 orang untuk datang solat, berapa banyak pahala dia dapat. Jadi dia yang panggil orang untuk solat. Dan bukan senang dia tugas dalam EJK masjid ni. Tugas yang paling berat adalah tugas muazzin dan juga siap. Siap kena datang paling awal, siap jugalah kena balik paling lewat. Dan siap kalau lepas isyak tu, dia kena tunggulah semua orang balik. Duduk. Ada seorang tuan haji tu solat tak berhenti-henti. Lepas solat ba'da isyak, solat lagi 2 rakaat. Sabar, tengok orang tu. Dia dah letih dah nak solat ni. Dia tunggu, dia bagi ruang untuk orang solat, baru dia tutup pintu, dia tutup lampu. Berapa banyak pahala yang siap boleh dapat. Tapi siaplah gaji tak berapa tinggi kan. Saya kira kalau nanti ibu-ibu Kak Syida ke dapat jadi timbalan nazim masjid, cuba tengok balik gaji siap berapa dan cuba tinggikan sikit gaji siap, tinggikan sikit gaji imam, tinggikan sikit gaji muazzin. Kalau rendah lah, saya tak tahu berapa gaji mereka. Dengan itu barulah mereka akan lebih bersemangat untuk buat kerja, ya. Tambah-tambah siap tu letih jadi siap ni. Saya taubat saya, baik saya jadi pemeriksa kira-kira. Pemeriksa kira-kira ni dia wujud masa muktamar je. Kemudian tak ada dah, tak muncul-muncul dah. Okey. Ataupun lebih baik kita jadi timbalan pengurusi, kerana timbalan pengurusi ni tugas dia menasihati pengurusi. Jadi kita menasihat je pengurusi. Tak ada kerja lain dah timbalan pengurusi. Timbalan pengurusi adalah jawatan yang paling tak tahu apa kerjanya. Okey, baik. Kecuali dinyatakan sebagaimana kalau negara kita ni timbalan Perdana Menteri, dia jaga bahagian apa. Timbalan Perdana Menteri 2 ke kalau ada, dia jaga bahagian apa. Begitu. Itu tak apalah jelas. Okey, baik. Kemudiannya ibu-ibu dirahmati Allah sekalian, yang kedua, gemar memelihara kambing dan duduk di perkampungan, terutamanya masa-masa fitnah, termasuk kalangan amal salafus soleh. Artinya sampai satu masa apabila fitnah terlalu dahsyat, orang terlalu mengejar dunia, masa tu memang kita pun dalam keadaan kritikal. Memang ada satu hadis Nabi SAW kata lebih baik kita sembunyilah kat kampung mana-mana, duduklah seorang-seorang kita, asalkan kita tidak terkena fitnah dunia yang begitu dahsyat tersebut. Okey, baik. Tapi dia kena tengoklah hadis tu macam mana pengambalan dia. Baik, itu yang kedua. Yang ketiganya, boleh kita tinggal di kampung-kampung dan tinggal bersama dengan orang kampung dengan syarat kita memiliki ilmu dan selamat daripada sikap kasar orang kampung. Dan ia tidak merujuk kepada kampung-kampung di Malaysia zaman sekarang ni, tak. Kebanyakan kampung di Malaysia tak ada isu pun. Tapi dia merujuk kepada kawasan-kawasan pedalaman yang mana jauh daripada budaya ilmu itu sendiri. Kalau zaman Nabi SAW ni, orang kampung ni orang kasar lah. Orang kasar, orang tak cerdik, orang cakap lepas. Zaman Nabi tu. Yang Nabi nak kena dakwah geng-geng badui ni. Dan mungkin jugalah kalau kita duduk di kawasan kampung di pedalaman Sarawak ke apa benda.
yang orang memang tak kenal agama dan mungkin kita pun terjebak ke dalam benda-benda yang tak elok, kita pun terdedah kepada bahaya, sihir dan sebagainya, maka boleh nak duduk dengan syarat kita selamat, aman. Tapi kalau kita memang kena kerja di sana, ya, semoga Allah Azza wa Jalla selamatkan kita. Ada junior saya perempuan, kena kerja di Sarawak, dia kata biasalah tu tikusnya kat rumah, dengan babi hutannya kat luar rumah, dengan ularnya, dia tempuh semua tu perempuan. Dan bila dia kahwin, alhamdulillah dia dapat pindah. Dan memang nak tak nak, memang orang tempatan sendiri kena menjadi guru di tempat mereka. Orang Sabah kena jadi guru di Sabah, orang Sarawak kena jadi guru di Sarawak. Kan ada kes guru tidur di bilik store tu kan, kerana sekolah yang dhaif. Jadi dia kata tak apalah, nak macam mana. Nak tak nak, saya sebagai orang Kadazan Dusun kena berkhidmat untuk anak Kadazan Dusun. Mereka lah yang lebih faham keadaan Kadazan Dusun tu macam mana. Kalau hantar orang Semenanjung ambil masa nak boleh faham benda tu. Okey, baik. Dan yang keempat, ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian, azan tu hukumnya sunat walaupun kita bersendirian, walaupun kita tidak mengharap orang datang pun, memang kita seorang-seorang je pada masa tersebut, azan. Apalagi dengan azan itu, ia menjadi saksi di hari akhirat nanti. Dan lepas azan, walaupun saya sendiri pun suka untuk amal sunnah azan bila solat ini, kalaulah saya terlepas solatul jamaah, memang sukar pun. Tapi kalau kita azan, kita ada peluang untuk berselawat kepada Nabi SAW secara khusus selepas azan. Dan kita ada peluang untuk berdoa selepas azan, yang mana sesiapa sahaja yang berdoa, Ati Muhammadanil wasilah, maka halat lahu syafa'ah, halal dia untuk mendapat syafaatun Nabi SAW di hari akhirat nanti. Walhamdulillah, ya. Tapi ibu-ibu jangan semangat pula nak azan. Itu semangat tidak terpandu namanya. Ibu-ibu tak payah nak azan-azan. Nak iqamat boleh tak? Iqamat boleh. Menurut sebagian ulama dibenarkan wanita iqamah. Ada ulama kata, perempuan tak payahlah nak iqamah-iqamahnya pun, solat je. Tapi ceritanya kalau nak iqamah, okey, sebab ada ulama yang membenarkan. Tapi azan tak perlu. Okey. Habis tu kalau macam tu rugilah kami. Orang lelaki je dapat pahala. Mana ada macam tu. Kita agama kita ni, orang perempuan pun berapa banyak pahala dia dapat. Orang lelaki pun dah ada pahala dia. Dan kita orang lelaki tak adalah kita, ni bukan kata pada ibu ya. Okay. Orang lelaki tak adalah nak dengki-dengki apabila Nabi kata ummuka 3 kali. Fine, kita terima je. Bahawa ibu lebih daripada kita sebagai bapa ni, kita terima, tak ada masalah. Tak adalah kita pun kata, oh kami pun nak hak kami pun nak 3 kali juga dikasih oleh anak. Tak ada, kita terima kerana kita pun faham. Kita pun ada mak, kita pun sayang mak lebih. Jadi apa salahnya anak kita sayang isteri kita lebih daripada kita sebagai bapa? Tapi benda tu sebenarnya ada penjelasan dia lagi. Macam mana dia punya huraian dia. Sebenarnya sama level. Tapi dia ada huraian dia lagi. Itu rasanya pernah saya sebutkan. Dan sebab itu saya juga sembang ni sebagai satu tambahan. Saya nak sembang-sembang dengan kawan-kawan. Kita kena faham begini. Pada akhir zaman ni kita duk kata Imam Mahdi kan. Sebenarnya ramai lagi orang yang lebih hebat daripada Imam Mahdi. Ya. Betul ke ada lagi ke orang lebih hebat daripada Imam Mahdi, ibu sekalian? Ada tak Kak Syida, Kak Niza? Muda Bani Tamim Ustaz. Oh, betul, bawah Imam Mahdi belaka tu. Itu bawa Imam Mahdi yang akan bantunya kan katanya. Tapi Bani Tamim pun dia, hadis Bani Tamim pun ada isu kan yang Ustaz Mustafa Suki bahas kan. Ada tak orang lebih hebat daripada Imam Mahdi? Soalan yang special ni. Macam mana yang lain-lain? Ya. Kak Lina kata Nabi Isa kalau konteks akhir zaman. Nabi Isa tak aci lah. Nabi Isa tak aci. Adalah yang lebih hebat pada Imam Mahdi ataupun yang setara dengan beliau. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali tu jauh lebih hebat daripada Imam Mahdi belaka tu. Abu Bakar kan manusia terbaik selepas para Nabi. Ya? Salahuddin Ayyubi hebat. Mungkin sama hebat, mungkin setara. Umar Abdul Aziz hebat juga. Muawiyah hebat juga. Sultan Al-Fatih hebat. Sulaiman Qanuni hebat.
Jadi sebenarnya ramai je orang lebih hebat daripada Imam Mahdi. Habis tu setiap orang ada posisi. Allah Ta'ala tidak takdirkan Abu Bakar yang hebat tu untuk hidup di akhir zaman. Kerana Abu Bakar lebih penting untuk mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umar pun Allah Ta'ala tidak takdirkan pada akhir zaman. Padahal kalau Umar duduk akhir zaman ataupun Khalid bin Al-Walid, boleh selesai insya-Allah. Tapi Allah Ta'ala tidak takdirkan mereka yang hidup di akhir zaman. Allah Ta'ala takdirkan mereka untuk berdamping dengan Nabi SAW bagi membina dia punya asas. Dan kalau kita belajar di peringkat universiti, ibu-ibu sekalian, yang belajar asas ni dia panggil sebagai madkhal, pengantar ataupun ilmu asas tafsir, ilmu asas hadis, ilmu asas akidah ni yang mengajarnya adalah profesor-profesor ataupun profesor media ataupun pensyarah-pensyarah yang tua. Pensyarah muda ni ambil lah yang tahun ketiga, tahun kedua, tahun ketiga yang duk belajar tentang ilmu yang berkhusus. Kenapa yang pelajar tahun 1 ni mesti belajar dengan profesor? Kerana itu ilmu asas. Kalau kita kuat ilmu asas, kita akan faham semua benda. Yang atas-atas tu tak apa dah nak belajar ilmu apa dia. Ilmu takhrijul hadis kalau ada bina hadis. Ilmu tafsir apa dia. Yang itu tu tak apa. Itu belajarlah dengan pensyarah-pensyarah yang baru jadi pensyarah 2-3 tahun. Atau baru je jadi pensyarah bulan lepas. Tak apa belajar dengan mereka. Tapi yang basic ni tahun 1 ni mesti belajar dengan pensyarah yang paling power. Jadi begitulah Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Abu Ubaidah, Zubair bin Al-Awwam. Mereka ni perlu duduk dengan Nabi SAW bagi membina asas yang paling kuat. Kemudiannya pada zaman tertentu pula perlukan Sultan Al-Fatih. Pada zaman tertentu pula perlukan Salahuddin Ayyubi. Kemudiannya setiap tu dia ada pecahan dia. Kita perlukan Imam Syafi'i, Imam Bukhari, Imam Malik dalam bidang ilmu. Kita perlukan pula tokoh-tokoh ini dalam bidang sains. Kita perlukan tokoh ini pula dalam bidang bahasa. Kita perlukan orang ni pula dalam bidang kejiwaan. Kita perlukan orang ni dalam bidang pembangunan. Jadi semua orang hebat. Cuma Imam Mahdi lebih sesuai untuk hidup pada akhir zaman. Jadi beliaulah yang lahir pada akhir zaman. Okey, jadi nak ceritanya, setiap orang tu dia ada lapangan dia masing-masing. Ya, baik. Sama juga dengan amalan, dia ada masing-masing. Adakah bila kita berzikir selepas solat, maka zikir lebih tinggi kedudukannya daripada Al-Quran? Tidak. Tapi kerana ia yang paling sesuai masa solat. Adakah bila kita tidak dibenarkan membaca Al-Quran masa rukuk dan sujud, ini menunjukkan Al-Quran ni tak standard untuk dibaca pada masa sujud? Tidak. Kerana sujud ini sesuai untuk bahagian dia. Rukuk sesuai untuk bahagian dia. Quran ada tempat dia. Jadi semua benda itu telah ada pembahagiannya masing-masing. Wallahualam, kita terus ke depan. Iaitu bab ma yuhqanu bil azani minad dima. Bab ma yuhqanu. Okey, bab ma yuhqanu tak muncul lagi. Oh sorry. Bil azani minad dima. Okey. Oh ni Fathul Bari oleh Ibn Rajab. Bab azan dapat mencegah tertumpahnya darah. Okay, dia punya ni nama yuhqanu, apa yang dapat mencegah dengan azan daripada darah. Okey. Kak Liza pergi haji tahun lepas kan? Kalau orang buat salah kena denda apa Kak Liza? Dam. Kenapa panggil dam? Dam tu darah sebenarnya. Kenapa dipanggil darah? Kenapa dipanggil darah? Kenapa hukum tu dipanggil dam ataupun darah? Sebab sembelihan. Ada yang sembelihan. Jadi setiap hukum tu dia ada nama dia kan? Kalau yang buat salah masa haji umrah tu namanya dam. Dam tu artinya darah kerana kita perlu sembelih haiwan. Maka tumpahlah darah. Tapi ada juga yang namanya apa dia? Kalau orang tu dia tak boleh puasa, dia kena bayar apa? Fidyah. Fidyah tu apa dia maksud fidyah? Denda juga, tapi apa maksud dia? Kenapa tak panggil dam? Sebab tak bagi sembelihan apa? Dia bayar makanan ruji. Makanan. Sebab fidyah tu maknanya tebusan, menebus balik kesilapan yang kita lakukan. Okey.
Tapi kalau ada orang buat kesalahan yang besar lagi tu, dia zihar isteri ataupun dia ada hubungan sama isteri di bulan Ramadan dengan sengaja ataupun dia terbunuh seseorang Muslim tanpa sengaja, maka dia kena apa dia? Denda yang namanya kafarah. Okay, kenapa nama kafarah bukan nama fidyah? Apa maksud kafarah? Kafarah menutup kesilapan yang kita lakukan. Jadi nama denda tu pun semua ada nama-nama dia tu. Kalau ini namanya diat, menebus. Kalau nama ni menutup. Kalau nama yang ini dam, dia ada nama dia. Kalau orang langgar tu, kalau dia terlanggar orang, kalau ikut Islamnya dia kena bayar apa tu? Dia langgar orang dan orang tu meninggal dunia ataupun hilang jari ke apa, dia kena bayar apa? Yang tu qisas biar. Bukan kisos. Diat. Diat. Dia kena bayar diat. Oh, ada pula nama lain. Nama diat. Diat tu apa dia ya? Saya pun tak tahu. Kena cek balik. Tapi di Malaysia, diat masih lagi berfungsi dalam bentuk takaful ataupun insurans. Tapi dia tidak mencapai kehendak Islam lah. Kehendak Islamnya yang salah tu yang kena denda. Okay, barulah yang salah orang takut untuk melakukan kesalahan. Tapi sekarang ni dia bukan dia kena denda pun, kawan tu hanya dapat takaful. Itu pun kalau dia melambur dalam takaful. Ataupun dia dapat insurans kereta ke apa benda, itu pun bukan senang. Kalau takaful tu lain lah. Okay, jadi ialah adalah kekurangan dia, tapi sekurang-kurangnya ada usaha yang dibuat untuk sekurang-kurang menjaga mangsa tu. Okay, sebab itu bila saya pergi ke Brunei hari tu, saya begitu kagum dua perkara dengan Brunei. Betul-betul saya kagum. Satunya Brunei ni walaupun masuk Zuhur pukul 12 macam tu, sekarang ni lah. Sebelum pukul 12 ke pukul 12 lebih sikit. Tapi dia punya azan 12.45. Dia selaraskan semuanya. Kami tanya orang hotel, esok kami nak pergi solat Jumaat. Lepas solat Jumaat kami terus nak balik nak pergi ke airport. Maka orang hotel kata tak apa, 12.30 nanti kita gerak. 12.30 gerak. Dah pening dah kita bergerak hotel ni, tak pergi solat Jumaat ke? Pukul 12 dah Jumaat. 12.30 baru nak gerak. Malam tu saya jumpa dengan kawan saya. Kawan saya tu dia kahwin dengan Brunei. Dia pun kata memang macam tu. Saya kata dia ni apa orang hotel kata 12.30 baru nak gerak pergi solat Jumaat. Oh awal dia tu. Kenapa awal pula? Saya tanya kawan saya. Sebab di Brunei semuanya diselaraskan. 12.45 baru azan untuk solat Jumaat. Dan tak ada masalah. Okay. Pukul 12 semua kedai kena tutup. Di Malaysia, yang mall-mall tu masa hari Jumaat, Kak Syidang, mungkin Kak Syidang boleh buat kod JAA, pergi ke mana-mana mall, kita buat kerja masing-masing. Yang apa di tempat Kak Syidang yang lama Rawan tu? Ion. Ion, okay. Ada tim pergi ke Ion, ada tim pergi ke mana? Kak Liza di tempat Kak Liza. Kita kumpulkan dalam 5, kita tengok dalam pukul 1 sampai pukul 2. Okey, ambil gambar. Tapi ambil gambar yang kena dari arah belakang lah, jangan nampak muka. Dan kita tutup bahagian muka tu. Cuma kita nak hantar bukti kepada Jabatan Agama. Tengok ni. Perjuangan daripada Jamaah Ahsanu Amala, JAA. Boleh kita buktikan. Ramai yang orang tak pergi solat Jumaat. Okey. Mungkin ada yang kena pergi ke pasar-pasar yang duk jual ni, pasar-pasar ni pisang goreng ke apa benda ni. Ada tak yang tak pergi solat Jumaat? Ada tak pergi solat Jumaat ni? Na'udzubillah min zalik. Ya? Okey, dan yang keduanya Brunei ni, bila mereka bawa kereta, saya nak lintas, banyak kali, bukan sekali. Nak lintas kereta jauh lagi dah berhenti, perlahan. Minta kita gerak dulu. Dan itu lambang negara bertamadun. Kalau negara tak bertamadun, kita tengah jalan kaki, tempat berjalan kaki pun motor horn kita lagi. Itu tidak bertamadun. Dia kacau tempat kita, dia horn kita pula minta ke tepi. Tapi kalau di Brunei tak. Jauh lagi dia dah perlahan dah. Jadi mungkin kerana ada undang-undang yang membentuk nilai pada mereka. Okay. Tak ada masalah Kak tak tutup mall pun. Tapi yang penting kena buat solat Jumaat lah. Saya rasa benda ni boleh dibuat lah. Saya tak tahu, saya tak faham juga. Tapi saya tak tahu ni macam mana ni. Saya kena rujuk balik Jabatan Agama. Buatlah solat Jumaat di mall. Apa masalahnya? Kalau dapat buat solat Jumaat di mall, yalah dia melibatkan sultan lah kot. Tapi kalau dapat buat solat Jumaat di mall, tak payah nak panjang-panjang khutbah dalam 5 minit plus 2 minit. 5 minit khutbah pertama, 2 minit khutbah yang kedua, solat Jumaat. Dalam 5 minit. Selesai lah.
kumpul ramai-ramai di tengah-tengah mall tu. Kan mudah. Begitu juga di KLIA. Kan mudah dapat buat demikian. Wallahualam. Saya pun tak faham lah macam mana. Okay, baik. Sekarang ni ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi kita dah tahu dah tentang denda tu dah ada nama dia. Ada nama dam, ada nama fidyah, ada nama kafarah, ada nama diyat. Okey. Sekarang ni apakah yang bab azan dapat mencegah daripada tertumpahnya darah? Hadis ini disampaikan oleh guru Bukhari yang namanya Qutaibah. Ibu-ibu perasan tak ada hadis yang haddasana? Ada hadis haddasani. Haddasana tu artinya, kalau contohlah Imam Bukhari kata, haddasana Abdullah bin Yusuf. Artinya masa tu Imam Bukhari tengah belajar ramai-ramai, Abdullah bin Yusuf pun baca satu hadis. Maka Imam Bukhari pun kata, Abdullah bin Yusuf telah menyampaikan satu hadis kepada kami semua. Tapi kalau haddasani, artinya masa tu Imam Bukhari jumpa empat mata dengan Qutaibah. Qutaibah pun baca satu hadis kepada Imam Bukhari. Beliau pun kata, haddasani Qutaibah. Qutaibah satu masa pernah menyampaikan satu hadis kepada saya. Okey. Cuba baca Kak Liza. Wa bihi qal haddasani Qutaibah. Cuba baca yang ni macam mana? Okey, bermula wa bihi qal. Bermula dari awal Kak Liza. Tengok betul ke tak betul Kak Liza sebagai pelajar cemerlang ni. Macam mana Ustaz? Apa dia? Mula dari awal. Wa bihi qala. Wa bihi qala. Daripada mula haddasana tu kan? Haddasana. Dekat Quran kau tulis haddasana. Tapi dekat nota kaki ada tulis haddasani. Baca yang sini, baca yang sini. Yang masih yang mana? Haddasini ya? Baca. Haddasini. Oh, dalam buku tu haddasana. Okey, tak apa baca yang sini. Tapi dia buat nota kaki kat bawah tu. Haddasani kan? Haddasini. Tutup yang buku tu. Baca yang ni je Kak. Yang ni. Haddasani. Ada tak nampak Ustaz? Kecil. Tengok sini ya. Haddasani Qutaibah. No, tak aci. Baca yang ni. Tak nampak pula lah. Dah besar dah ni. Haddasani Qutaibah. Sana Ismail. Yang ini kita sebut Ibnu ke apa Ustaz? Ke sambung? Pandai Kak Liza nak pusing sana sini tanya pula. Haddasani sana Ismail Ibnu Ja'far kan? Okey, tak betul bacaan tu. Siapa nak cuba? Okay, siapa lagi nak cuba? Silakan. Kak Aisyah. Mana Kak Aisyah? Apa? Kena Cuba tambah baca Kak Aisyah. Tambah kola kan Ustaz? dah. Teruskan tak apa, tak perlu tanya. Baca je. Okey. Silakan Kak Aisyah. Wabihi qal. Dari awal. Dari awal. Mula dengan wabihi qala. Wabihi qala haddatsani Qutaibah sana Ismail bin. Okey. Tak betul lagi tu. Okey, siapa nak cuba? Ibu Zaitun, silakan Ibu Zaitun. Ustaz. Okey, tak nampak. Haddasani Qutaibah. Sana Ismail bin Abdullah pula. Oh, sorry. Hilang. Okey. Sana Ismail bin Ja'far. Okey. An Humaidi. Okey, tak apa, selesai semuanya. Yang betulnya adalah, dengar baik-baik ya. Saya baca. Tengah meeting adalah alasan tengah meeting apa benda, tapi memang meeting betul macam mana. Wabihi qala haddasani Qutaibah. Dengar baik-baik Wabihi qala haddasani Qutaibah. Qala, kan dah katakan ada qala kan? Sana tu artinya ringkasan daripada haddasana. Buku ibu haddasana kan? Buku ibu kan? Haddasana Ismail bin Ja'far. Ringkasan bagi sana haddasana adalah sana. Jadi sana ni haddasana, jangan baca sana. Dia tak dibaca sana tapi dibaca haddasana. Wa bihi qala haddasani Qutaibah qala haddasana Ismail bin Ja'far. Itu cara dia. Macam
kita kata dan sebagainya. Kita pun jumpa dalam buku dan sebagainya tu DSBG. Kita pun baca dalam buku DSBG. Apa benda DSBG? Bukan dan sebagainya. Itu kita tak baca DSBG, kita baca dan sebagainya. Jadi sana tu artinya haddatsana, dia ringkasan je. Okey, cuba kita tengok. Anin Nabi Ustaz, sallallahu alaihi wasallam. kalau Ustaz dalam buku kami ni betul lah dia tulis qala dah. Betul dah. Ini Betul baca dah. daripada Sebab tu kita nak akak baca yang sini. Tapi okey, baik. Ada lurus baca betul. Jadi Agak betul dah mungkin. buku tu. Okey, baik. Jazakumullah khairah. Daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam kan annahu, Nabi ni macam mana? Nabi ni jap. Macam mana nak tanda? Okey. Timbul je ni. Annahu kana idza ghaza bina qauman lam yaghzu bina hatta yusbiha wa yamzur. Nabi sallallahu alaihi wasallam bila nak berperang dengan mana-mana kaum, Nabi dapat maklumat kaum tu nak cari pasal dengan Nabi, Nabi pun nak pergi perangi kaum tersebut. Bagi dia tunggu dulu, tunggu sampai subuh dulu. Hatta yusbih, sampai subuh. Wa yanzur, dan kita tengok. Tengok apa dia? Bab azan. Fa in sami'a azanan kaffa anhum. Kalau dengar azan, peperangan tak akan diteruskan. Ya, serangan akan dibatalkan. Wa illam yasma' azanan agharu alaihim. Tapi kalaulah tidak dengar azan, artinya betul penduduk ni sudah tidak beramal dengan Islam, kita akan perangi mereka. Sampai macam tu ya. Maknanya nak bukti penduduk kampung tu masih Islam atau tidak, dengar azan. Kalau mereka azan, Islam. Artinya berita cerita tentang penduduk kampung ni keluar daripada Islam, itu cerita tipu, tak betul. Tapi kalau tak dengar azan, baginda sallallahu alaihi wasallam akan serang kawasan tersebut setelah mendapat maklumat penduduk kampung itu cari pasal dengan kerajaan Madinah. Okey. Satu kali dalam peristiwa perang Khaybar, fa kharajna ila Khaybarin, kami pun pergi ke Khaybar. Fantahaina ilaihim lailan, kami sampai pada waktu malam. Falamma asbaha wa lam yasma' azanan rakiba. Dia baca macam tu macam ibu-ibu tu dia tak ada noktah kan? Dia tak ada koma. Buat koma macam ni. Falamma asbaha wa lam yasma' azanan rakiba. Rakiba tu koma. Okey. Bila kami tak dengar azan, maka kami pun mula menunggang. Maknanya mula kami bergerak dengan kenderaan kami. Wa rakibtu khalfa Abi Talhah, dan saya pula menunggang belakang Abu Talhah. Kenapa pula Anas menunggang belakang Abu Talhah, ibu-ibu sekalian? Apa kaitan Anas dengan Abu Talhah? Ibu-ibu, hadis ini daripada Anas. Kenapa Anas dia tumpang Abu Talhah dalam kenderaan? Apa kaitan mereka? Kak Liza, apa kaitan? Bapak tiri dia. Bapak tiri dia. Alhamdulillah, betul ya. Wa inna qadami latamassu qadaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan saya punya tumit ni sampai belaga pernah tersentuh dengan tumit Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya masa tu Abu Talhah memang duduk dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, kaki tu, qadami tu bahagian tumit rasa qadam kan. Qala radhiyallahu an, kata Anas, fa kharaju ilaina bimakatilihim wa masahihim. Masa tu orang-orang Khaybar ni keluar bertemu dengan kami dengan keranjang dan tali mereka. Okey. Makna masa tu mereka ni tak sedar lagi, mereka duduk keluar tu dengan keranjang tali tu macam lagi kerja lah. Falamma ra'awun nabiyya sallallahu alaihi wasallam qalu Muhammadun wallahi, Muhammadun wal khamis. Muhammad wallahi, demi Allah, Muhammad telah datang dengan pasukannya. Okey, demi Allah itu Muhammad, demi Allah Muhammad telah datang dengan pasukan dia. Habislah kita kena serangan mengejut. Qala radhiyallahu an, kata Anas, falamma ra'ahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila mereka tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala. Siapa dia yang berkata tu? Qala tu. Nabi Muhammad kata, Allahu akbar, Allahu akbar, kharibat Khaybar.
hancurlah, binasalah Khaybar. Inna idza nazalna bisahati qaumin fasa'a sabahul munzarin. Apabila kami turun di halaman satu kaum, maka buruklah pagi bagi kaum tersebut. Jadi kita tengok berapa banyak kaum yang telah dibinasakan pada waktu subuh. Kaum mana ibu-ibu sekalian binasa pada waktu subuh? Nabi Lut semua tu Ustaz. Nabi Lut, fasa asbahul munzarin tu ayat untuk kaum Nabi Lut alaihi salatu wasalam. Lagi? Kaum mana lagi binasa waktu subuh? Dia banyak kan subuh, waktu isyraq, waktu duha. Itu waktu-waktu yang biasanya beberapa kaum dibinasakan oleh Allah Azza wa Jal. Dan Nabi Lut alaihissalam mesti keluar daripada dari kampung dia tu sebelum subuh. Dan Allah Ta'ala kata, Alaysa subhu biqarib, bukankah subuh tu dah dekat? Cepat-cepat keluar sebelum subuh. Ya. Fasa'a sabahul munzarin. Artinya subuh ni adalah tempat kemenangan umat Islam dan kekalahan orang kafir. Artinya ibu-ibu yang dirahmati Allah, orang Islam ni orang yang memanfaatkan waktu subuhnya. Jadi bab ini dari isulah ibu-ibu sekalian memang jauh lebih baik dalam bab subuh ini berbanding dengan saya sendiri pun, ya. Baik, barakallahu fikum. Seterusnya ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian, kita cuba lihat beberapa perkara. Ibu-ibu cuba lihat muka surat 395, muka surat yang perenggan yang kedua, ya, 395 perenggan yang kedua. Ada riwayat daripada Anas bin Malik radhiyallahu an, hadis riwayat Muslim. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yughiru idza tala'al fajar. Biasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan melakukan serangan apabila terbitnya fajar. Wa kana yastami'ul azan fa in sami'a azanan amsak wa illa aghar. Beliau tunggu dulu azan atau tidak azan. Kalau dengar azan, beliau baginda tak jadi serang. Tapi kalau tak dengar azan, baginda akan mula lakukan serangan. Jadi itulah maknanya lepas salat subuh, lakukan serangan. Okey. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, biasa dengar tak orang nama Mughirah? Biasa dengar kan? Mughirah bin apa? Fir'aun pun lepas subuh mereka kejar. Oh, barakallahu fikum. Okey. Tapi mereka rupanya mengejar azab Allah. Allahu Akbar. Mughirah bin Syu'bah antaranya kan. Al-Mughirah tu sama dengan perkataan ni lah yang kita dah tengok dalam hadis. Aghara tu. Aghara menyerang. Mughirah ini adalah artinya penyerang. Orang yang suka berperang. Jadi orang Arab dia letak nama-nama yang power-power lah. Orang yang suka berperang, orang yang gagah perkasa, harimau, singa. Kita bila dengar orang putih letak nama tiger, orang putih letak nama tiger. Teruk betul orang putih. Dia tak sedar orang Arab tu nama harimau. Harimau, singa, serigala, anjing pun ada. Apa lagi? Nama orang Arab. Al-Kalbi, anjing. Nama ular, Usman, ular. Arkam, nama ular. Dan kita makna kita tak perlu pelik apabila ada orang yang diberikan nama demikian. Cuma kena tengok jugalah uruf tempat kita. Jangan pula kita dapat anak berikan nama harimau. Tak sesuai lah dengan tempat kita. Tapi di negara Arab biasa dengan nama-nama yang demikian. Ya. Okey, baik. Wallahu a'lam. Kita ada sebarang persoalan ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nak masuk dalam bab yang lain pun nanti dia agak panjang. Dia tak adalah panjang sangat pun, tapi panjang jugalah dia punya isu-isu perbahasan dia tu kan. Tengok berapa muka surat dia tu saja. Boleh je kita nak pendekkan tapi tak puas kan belajar. Kalau pendek sangat pun tak puas. Terlalu panjang mengelirukan pun tak boleh. Kita nak kena biasa-biasa je insya-Allah. Okey, silakan kita buka perbincangan pula ibu-ibu. Ustaz, Assalamualaikum. Nak tanya ni, sana ni. Sana ni memang short form ni ya? Sana tu short form. Ibu betul. Oh, maknanya kena hadas sana lah. Kena baca hadas sana. Okey. Hadas sana. Tapi sebelum tu kena kata qala lah. Kena baca qala. Ya. Okey. Dan ada masa dia baca ana. Ana pun ada juga. Saya baca daripada petikan ni bukan daripada buku, halus sangat. Okay. Kalau ana tu akhbarona.
Yang Dan dia Ana ya. tu dah pernah tu. Sana ni baru jumpa. Oh ya ke? Okay, barakallahu fikum. Dia sebenarnya sebab dia orang nak cepat tulis dulu. Jadi buku ibu-ibu ni dia dah sempurnakan. Orang Arab dulu, imam dulu dia nak cepat tulis. Kalau bila nak cepat tulis, nak tulis satu-satu tu pening jugalah. Macam saya tulis satu-satu kalau WhatsApp. Waalaikumsalam je saya tulis ringkas. WSLM sebab panjang sangat. Tapi yang lain semua tulis penuh. Saya kira ibu-ibu pun macam tu kan. Saya tulis penuh kan. Macam perkataan ilah tu kan. Kalau hujung ayat tu, ayat kita baca awal, tu kita sambung ilah kan. Ilah akhirih kan. Ilah. Ilah. Itu lama-lama sekolah dululah. Okay. Ketua kelas. Katanya Berzaitun ni ketua kelas yang tegas dulu. Dia ingatlah poin ilah apa tu. Bagaimana azan yang dipasang serentak daripada beberapa masjid, dipasang kuat, tak boleh sebenarnya Kak. Akak dah tahu dah jawapan dia ni. Azan yang terlalu kuat sehingga mengganggu kejiranan ni sebenarnya tak boleh. Dan kadang-kadang kan kesian juga tempat ibu-ibu solat di belakang sebab dia ada speaker kat belakang kadang-kadang. Kalau solat dekat speaker tu, ya Allah sakitnya telinga. Tak tahu nak cerita macam mana dah sakit ni telinga ni masa solat. Tambah-tambah kalau imam tu suaranya kuat. Jadi sebenarnya nak kena nilai macam mana tu supaya kita tidak mengganggu ketenteraman orang solat, mengganggu ketenteraman masyarakat setempat. Tapi bila kita kata macam tu, Amul kata ni menyerah kepada non-Muslim. Tidak ada semangat Islam, jati diri yang kuat. Bukan isu tak ada semangat jati diri yang kuat. Habis tu kita nak panggil orang Islam datang masjid, kalau azan perlahan macam mana? Ada dua perkara. Perkara yang pertama, azan tak kuat, azan tak perlahan pun azan tetap kuat. Tetap kuat. Cuma ceritanya tidak sampai mengganggu kejiranan dengan kita pasang speaker yang terlalu kuat di tempat-tempat yang tertentu. Yang kedua, orang Islam ni janganlah tunggu azan baru nak datang masjid. Dah tahu. Kita dah tahu dah pukul berapa zuhur. Pukul 1 zuhur. 12.59 zuhur. Pukul 12.55 tu gerak dah ke masjid. Kenapa nak tunggu azan, tak dengar azan lah. So saya tak pergi solat. Mengada-ngada. Dah tahu pukul 1, pergilah. Ni tak dengar azan, tak nak pergi solat. Ada je alasannya. Jadi orang macam ni, ibu-ibu sekalian tak boleh nak pakai ya. Ada orang marah dengan Malaysia. Sebab sebuah kerajaan, Sepanyol ke kerajaan mana, telah putus hubungan diplomatik dengan Israel. Sekarang ni memang kau negara luar dia punya demonstrasi dia power sangat. Dan anak saya kata di Korea dia punya demonstrasi dia senyap tapi sangat kreatif. Macam mana nak buat tu? Ibu-ibu sekalian, orang marah tengok negara luar dah putus hubungan dengan Israel. Nak harap negara kita bila lagi? Kata ada orang komen, negara kita memang tak pernah ada hubungan dengan Israel. Nak putus macam mana hubungan pun tak ada. Inilah orang semangat berlebih. Nak suruh putus hubungan dengan Israel macam mana? Dia memang tak ada hubungan. Malaysia ni antara negara yang sangat konsisten tentang Israel. Bermula zaman Tun Mahathir dulu lawan, zaman PMX pun lawan, dan dalam banyak-banyak negara di dunia ni, clear cut Malaysia dengan suara PMX lah. Bila saya sebut PMX, tolong jangan politikkan saya ya. Tolong jangan masukkan saya dalam kancah politik. Kalau siapa sahaja jadi Perdana Menteri, saya akan sebut Perdana Menteri. Okay, PMX dan juga Erdogan clear sebut bahawasanya kita menyokong Hamas. Bukan sokong Palestin. Kebanyakan negara Arab sebut sokong Palestin, tak sebut sokong Hamas. Bahkan Saudi memang perang dengan Hamas. Tapi Malaysia dan Turki clear sebut sokong Hamas sebagai kerajaan yang sah yang sebenarnya, tapi telah digulingkan walaupun mereka menang secara sah. Jadi ibu-ibu sekalian, tapi wujud orang terlebih ni susah kita. Dia semangat berlebih-lebihan, sampaikan suruh tentera pergi berperang dengan Israel. Berlebih-lebihan. Ingat Malaysia ni senang-senang je boleh hantar tentera sampai ke Israel macam tu je. Kita kena tembus berapa banyak ruang udara negara orang lain. Nak boleh tembus satu negara tu pun susah dah. Apa lagi lah nak tembus ke depan lagi. Jadi ini semuanya imajinasi secara berlebih-lebihan. Sepatutnya kita bertindak dengan bijaksana ya. Okay, baik. Kak Emilia, ada masjid yang siap berzikir, berdoa, mendayu-dayu sejam sebelum azan lamanya. Bukan itu sahaja.
masa saya duduk di Taman Medan dulu. Asal ada kematiannya, mulalah baca Yasin. Pasal Yasin tu sekuat-kuatnya dengar. Kita duduk tingkat 13 masa tu, dengar suara baca Yasin. Pukul 12 tengah hari, pukul 11 pagi lebih. Kemudiannya marhaban, yang geng-geng ibu-ibu ni. Marhaban tu, ya Allah, sekuat-kuatnya marhaban. Ini semua budaya-budaya yang bukan Islam. Tapi cuba kita tegur. Oh, tak suka Islam ke? Pula kita tegur. Ni kita nak kata benda tu tak betul. Tak diajarkan dalam agama. Agama bukan agama menjerit. Dia hanya beberapa ibadat je yang kita tinggikan suara. Masa amin, masa talbiyah, masa takbir raya. Beberapa je. Kebanyakan yang lain tenang. Ya, tenang. Okey, baik. Seterusnya, memang lama, sejam. Subhanallah. Ada soalan lain lagi? Ustaz, kita kan macam kita yang tak pergi ke masjid tu, kita menunggu azan. Satunya kita nak jawab azan ke Ustaz, maknanya kalau kita tak dengar azan tu, tak dapat nak jawab azan tu. Jadi nak tak nak suara muazzin tu kena terang dan jelas juga lah Ustaz sebutan ni semua. Kalau kita tak diazankan kuat semua tu Ustaz, suara yang nyaring tu semua tu kan? Dia memang suara dikuatkan, Kak. Yang Kak Lina bukan isu suara dikuatkan. Kak Lina tu isu pemasangan pembesar suara tu kan. Okay, kita tengok soalan Kak Lina tu macam mana tu. Azan serentak tu. Azan serentak dipasang kuat. Saya ambil poin dipasang kuat. Bukan dikuatkan suara masa azan tu. Sebab isunya adalah, ini apa yang saya faham daripada Kak Lina sebutlah. Kak Lina lebih tahu lah apa Kak Lina masukkan. Tapi Kak Lina tengah meeting. Okey. Ceritanya yang orang duk pasang pembesar suara tu, speaker-speaker tu di tempat-tempat tertentu yang bunyinya terlampau kuat dan membingitkan. Itu isu dia. Tapi kalau pemasangan speaker tu strategik, tidak sampai menyakitkan telinga orang yang mendengar, itu tak apa. Tambah-tambah kita berada di panggil apa? Di rumah flat ataupun pansapuri. Lagilah benda ni kena hati-hati. Ya. Allah alam, sebab ada sebagian rumah di pansapuri ni, dia terlalu kuat azan tu kedengaran dalam rumah dia. Dan itu boleh mengganggu ketenteraman anak-anak kecil dan sebagainya. Dan yang keduanya Kak, walaupun kita memanglah nak menjawab panggilan azan tu dapat pahala yang besar. Tapi itu bukanlah satu perkara yang paling usul. Yang usulnya adalah azan itu sendiri. Dan kita masih ada banyak lagi peluang untuk mencipta pahala yang lain yang telah disediakan dalam agama kita. Wallahu a'lam. Okey, baik. Ada soalan lain lagi? Tak ada Ustaz, dekat FB pun tak ada soalan. Okey, kalau macam tu saya buat penutup lah ibu-ibu sekalian ya. Jadi sekarang ni saya duk fikir dari tadi lagi. Sebab dalam 2-3 hari ni banyak kali saya duk tengok video-video berkenaan dengan Palestin ni. Begitu menyentuh perasaan. Dan ibu-ibu rasanya paling kurang dalam satu solat dalam setiap hari. Ibu-ibu pilihlah. Saya dalam 2-3 solat juga saya buat. Yang mana kita mendoakan Palestin sepenuhnya dalam rukuk dan dalam setiap sujud kita. Artinya kalau dalam solat 2 rakaat, 6 kali lah kan. Rukuk 2 kali, sujud 4 kali. Dan pada sebelum memberikan salam, lepas tahiyat akhir tu, sebelum bagi salam, kita doa lagi. Sebab mendoakan Palestin ni, dia tidak semestinya hanya dalam doa kunut. Doa kunut itu secara khusus yang tidak wujud dalam kes yang lain. Dia tak wujud masa yang lain. Dia hanya wujud apabila berlaku musibah besar menimpa umat Islam. Maka kita pun dibenarkan doa kunut. Antara musibahnya adalah perang. Okey. Tapi kita tetap disunahkan, bahkan digalakkan berdoa masa sujud. Kan Allah Azza wa Jalla, Nabi SAW pun pesankan supaya kita perbanyakkan doa masa sujud. Faqaminun an yustajaba lakum, bahawa doa masa sujud itu diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Maka di sinilah ibu-ibu yang dirahmati Allah, tolonglah paling kurang dalam satu solat. Contohnya ibu-ibu ambillah solat
duha ke, ataupun solat lepas maghrib ke, ba'diyah maghrib tu, ataupun doa ba'diyah zuhur, ataupun bila-bila lah, doakan sepenuhnya Palestin. Okay, kalau contohnya saya dalam banyak kali jugalah rasanya lepas peristiwa perang ni, saya khususkan beberapa solat juga, tapi antaranya lepas zuhur. Lepas zuhur 4 rakaat tu, jadi kita doa sepanjang-panjangnya, rukuk dan juga sujud. Jadi kalau rukuk ada 4 kali rukuk, kalau sujud ada 8 kali, dah 12 kali, campur dengan tahiyat akhir 13 kali. Itulah usaha yang kita mampu, ibu-ibu sekalian. Yang penting kita doa juga, kita jangan putus asa dalam berdoa. Saya begitu tersentuh apabila ada seorang imam, orang muda lagi, tapi Allah Ta'ala kurniakan dia ni orang yang bagus, bacaannya pun bagus. Dia baca doa kunut hari tu, ya Allah, menyentuh hati. Saya kalau boleh saya nak dengar lagi dia baca doa kunut tu. Dia sebut, ya nasirul mazlumin, wahai Tuhan yang membantu orang-orang dizalimi. Wa ya rabbad du'afa, wahai Tuhan orang-orang yang dalam orang-orang yang lemah. Dia punya bahasa dia tu, ya Allah, begitu menyentuh perasaan. Jadi kita itulah, paling kurang kita bacalah doa apa-apa yang kita ingat ya. Allahumma sallimil muslimina fi Ghazati wa fi Filastin. Contohnya kan. Ataupun Allahumma ansurhum nasran aziza. Ataupun apa-apa lah ibu-ibu sekalian. Yang penting doa kita teruskan, ia dianggap sebagai senjata umat Islam. Dan saya begitu kesal ibu-ibu sekalian, kerana saya terlupa dengan satu amalan yang diajarkan oleh Nabi SAW yang saya tak baca sepanjang perang ni berlaku. Semalam baru saya baca, lebih kurang dalam 30 kali macam tu. Hari ni tak baca lagi. Iaitu kan kita duduk sembang sama ni. Doa yang diajarkan oleh Nabi SAW adalah doa apa? Doa karab. Doa karab. Saya duk fikir balik, ya Allah, kenapa aku tak pernah baca doa karab sepanjang musibah ni berlaku? Sedangkan doa karab itu berarti doa untuk merungkai kesulitan yang sedang dialami. Jadi semalam saya membaca dalam 30 kali. Dia sekejap je, tak lama sangat. Tapi kalau boleh saya nak buat satu amalan lah ibu-ibu sekalian. Nak baca dalam 100 kali setiap hari dengan niat supaya Allah Azza wa Jal berilah bantuan kepada Ghazah ni. Yang kita tak tahu, Ghazah ni dia ada 2 kemungkinan je sekarang ni. Mereka tak boleh percaya. Mereka ni konon-kononnya nak suruh berdamai. Yang dihantar kapal perang dari awal lagi tu kenapa? Kapal perang dihantar dari awal tu untuk menghalang negara lain jangan campur tangan. Selain daripada dah hantar kapal tu, dia dah bagi duit berapa bilion kepada Israel. Tiba-tiba, oh tak boleh serang, kena damai. Apa benda lah Amerika? Kita tak faham. Tapi adalah cadangan logik Amerika tu supaya tebing barat dengan Gaza tu disatukan untuk membentuk sebuah negara. Dia ke arah two-state solution, okeylah, boleh diterima lah cadangan dia. Tapi nak percaya tu tak boleh. Ini semua Biden punya pemikiran, tak boleh nak pakai. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, dia boleh jadi 2 keadaan. Sama ada impian Israel yang pertama adalah usir semua penduduk Gaza dan mereka berjaya buat Israel Raya. Manakala tebing barat tu, mereka akan usir sedikit demi sedikit. Sebab sepanjang perang berlaku, berapa banyak rumah telah disita oleh mereka. Itu impian awal mereka. Dan kalau mereka tidak mampu mencapai impian tersebut, ada kemungkinan kedua, mereka tak apalah, terbagilah Gaza ni kembali ke Gaza, tak apa. Terbagi, dunia pun tengah menekan gila-gila sekarang ni. Mereka pun dalam keadaan, Biden pun takut dengan jawatan presiden dia nanti. Manakala Donald Trump yang nak berlawan lagi, dia pun kaki Israel kuat sangat, jilat Israel. Yang lawan dengan Biden dalam parti yang sama pun, sama juga kuat Israel. Semua kuat Israel, ibu-ibu sekalian. Semua kaki jinak Israel semua ni. Ibu-ibu dirahmati Allah, kalau mereka benarkan Gaza masuk pun, kemungkinan mereka buat tembok konkrit sebagaimana di West Bank juga. Kalau mereka buat tembok konkrit macam tu, habis rakyat Gaza. Saya tanya tim Cinta Gaza Malaysia macam mana dengan keluarga Nadir sekarang ni. Dia kata dalam 4-5 hari yang lepas, keluarga Nadir dah berjalan kaki pergi ke selatan sebab utara kena serang. Tapi ibu sekalian, saya duduk bayang seorang-seorang, kalaulah saya di tempat Nadir, anak-anak kena tinggal di Gaza, saya akan menyesal gila-gila dah. Saya tak tahu perasaan Nadir sekarang macam mana. Macam mana anak aku kecil lagi, kita akan rasa, ya Allah, kalau aku tak keluar dari Malaysia, masa tu kan lebih baik, biar aku duduk dengan anak-anak senang, biar susah senang bersama-sama kan. Mesti tension gila-gila. Saya tak tahu Nadir macam mana dapat kekuatan. Kalau saya duduk di situ, saya tak tahu. Saya mungkin dah
dah miring kepala saya mungkin tak keluar mana-mana, saya mungkin duduk menangis dia kerja saya ni, dia ingat pada anak dan isteri ni, saya tak tahu perasaan tu macam mana. Apalagi bila kita tengok video Nurul Ain, macam mana dia cerita sedikit je yang dia cerita kat Kala A tu dengan menangis tu, saya punya Allah, sebab kita. Nadia tu macam mana saya tak tahu lah ibu-ibu sekalian. Semoga Allah berikan kekuatan pada dia. Dan kita doakan juga untuk keluarga dia secara khusus. Saya tanya tim CGM Cita Gaza Malaysia tak boleh ke kalau kerajaan Malaysia pun berusaha untuk ambil keluarga Nadir, bawa lagi ke Malaysia atas nama dia pun anak kepada rakyat Malaysia. Saya tak tahulah, penduduk Gaza ni dia punya keberanian dia luar macam. Mereka tidak rela meninggalkan tanah air mereka. Lawan sampailah mereka syahid ataupun mereka menang. Tapi setakat ni menang tu sukar, tapi sekurang-kurangnya mereka syahid pada jalan Allah Azza wa Jalla, ataupun mereka diberi peluang untuk membina sebuah negara yang boleh diganggu pada bila-bila masa. Kita pun takut nanti kan, kita kalau berhenti perang, kita nak bagi bantuan pun kita pening. Bagi bantuan, bina-bina bangunan sedikit demi sedikit, nanti kena bom pula. Buat lagi hospital, nanti kena bom lagi. Tapi tak nak kena buat. Kalau tak buat, lagi susah. Wallahualam. Semoga Allah Ta'ala membantu mereka. Wa Rabbuna Rahmanul Musta'anu ala ma tasifun. Saya sudah pada Kak Niza. Sorry, ada soalan Kak Lina tu. Sikit je, lebih baik doa untuk Gaza dalam sujud ataupun kunut? Bagaimana rakaat akhir solat subuh? Ya, memang doa kunut nazilah ni dalam semua solat. Di Selangor dah keluar penyata maghrib dan isyak. Tapi tak buat juga, banyak masjid tak buat. Dan sebenarnya setiap waktu di surau tempat saya memang setiap waktu doa kunut nazilah. Kalau imam Arab tu jadi imam, lagilah kita dengar doa dia tu, ya Allah. Geram. Doa panjang lagi pun tak apa. Nak dengar doa dia tu kan. Nak aminkan doa tu. Dia sebenarnya setiap waktu. Cuma dalam masa yang sama kita doa juga dalam sujud. Okey, begitu. Okey. Macam agama Malaysia tu Nurul Ain lah. Nurul Ain. Wallahualam. Terima kasih banyak Kak. Ibu-ibu. Ya. Alhamdulillah Ustaz. Terima kasih banyak, jazakumullah khairan semua. Kita akhiri dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih semua. Puan Syafi ni ada? Syafi ni. Dia keluar dah. Macam mana anak? Boleh cerita sikit?